Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah keterampilan menulis BMK 3053 bagi kumpulan E. Saya Syamila Narisha binti Sulaiman, pemegang nombor matrik D2021093106 dan dua orang lagi rakan saya akan mengulas secara lebih terperinci mengenai sebuah buku ilmiah yang bertajuk Intervensi Awal dalam Pendidikan Khas. Maklumat latar yang terdapat di dalam buku ini adalah buku ini telah dikarang oleh Kornaman Modhan dan telah diterbitkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ketebalan buku ini adalah mengandungi 171 muka surat, tidak termasuk kulit hadapan dan kulit belakang. Saiz buku ini adalah bersaiz A5 dan font yang digunakan bagi buku ini adalah Times New Roman dan saiz font adalah dalam lingkungan saiz 11, 12, 16 dan 18. Bagi konsep muka hadapan buku ini adalah terdapat gambar yang mencerminkan isi kandungan yang terdapat dalam buku ini, iaitu terdapat kartun animasi kanak-kanak yang membawa masuk pembelajaran awal kanak-kanak. Warna kulit buku ini digunakan adalah berwarna terang, iaitu dapat menarik minat pembaca untuk membaca segala maklumat yang terdapat di dalam buku ini. Bagi konsep kulit buku belakang pula, terdapat sinopsis ringkas mengenai isi kandungan yang terdapat dalam buku ini dan juga ada diselitkan maklumat ringkas mengenai perjalanan dunia pendidikan bagi pengarang. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam buku ini. Antara kekuatannya adalah, yang pertama, buku ini sangat padat dan terperinci dengan contoh-contoh intervensi awal untuk semua kategori masalah ketidakupayaan, yang mana ia dibahagikan kepada bahagian-bahagian tertentu yang dapat memudahkan pembaca untuk mencari maklumat. Sebagai contoh, intervensi awal untuk murid ketidakupayaan pendengaran. Buku ini juga boleh dijadikan rujukan dan persediaan kepada bakal pendidik, terutamanya guru pendidikan khas seperti saya sendiri. Kedua, rujukan yang digunakan adalah daripada sumber yang berautoriti, maka ia selamat digunakan bagi pelaksanaan intervensi kepada murid pendidikan khas tanpa timbul rasa keraguan. Ketiga, terdapat input tambahan yang bukan sahaja terdiri daripada contoh aktiviti intervensi, malah juga elemen seperti konsep, peranan, cabaran serta wujud juga bahagian kajian kes di dalam buku ini. Kekuatan yang terakhir, terdapat juga bahagian indeks yang mana bahagian ini dapat memudahkan pembaca untuk mencari bahagian yang mereka mahukan dengan mencari perkataan pada indeks terlebih dahulu agar dapat mempercepatkan proses pencarian maklumat. Di sebalik kekuatan, wujud juga kelemahan. Antara kelemahan yang terdapat dalam buku ini adalah, yang pertama, buku ini tidak diterapkan elemen grafik sewaktu ia dihasilkan. Kesannya, ia akan cepat menimbulkan rasa bosan dalam kalangan pembaca. Kelemahan yang kedua, walaupun ayat yang digunakan agak ringkas dan mudah difahami, namun pemerengganan yang digunakan dalam buku ini agak panjang dan memberikan kesan yang tidak efektif kepada pembaca kerana ayat yang digunakan terlalu panjang sehingga timbul rasa bosan dalam diri pembaca. Kelemahan yang ketiga, buku ini tidak mempunyai bahagian glossary yang mana ia akan memberikan kemudahan untuk pembaca untuk memahami sesuatu maksud. Ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam buku ini yang pertama adalah ditulis khusus untuk pendidikan khas. Buku ini sangat sesuai untuk digunakan oleh pelajar-pelajar universiti yang mencari maklumat mengenai intervensi awal khusus untuk pendidikan khas. Yang kedua pula adalah digunakan sebagai sumber rujukan. Buku ini dapat membantu pelajar universiti yang mengambil kos pendidikan khas sebagai sumber rujukan tambahan.
Terdapat banyak maklumat mengenai intervensi awal yang boleh dilakukan kepada kanak-kanak berlainan upaya mengikut kategori ketidakupayaan. Yang ketiga, isi kandungan buku ini lengkap dengan model intervensi dan teori. Kebanyakan isi kandungan buku dikaitkan dengan model-model intervensi, iaitu model berasaskan saikul pendidikan, manakala intervensi yang digunakan untuk kanak-kanak kelainan upaya adalah berasaskan teori biologi, tingkah laku dan kognitif. Selain itu, untuk isi kandungan buku pula, buku ini merangkumi tentang intervensi awal kanak-kanak kelainan upaya mengikut kategorinya. Yang pertama, intervensi awal kanak-kanak kelainan upaya penglihatan. Intervensi ini dilakukan bertujuan untuk memahirkan diri rasa dan kepekaan kanak-kanak terhadap persekitaran di sekeliling. Yang kedua, intervensi awal kanak-kanak kelainan upaya pendengaran. Intervensi ini dilakukan untuk membantu kanak-kanak mempelajari cara komunikasi menggunakan bahasa isyarat dan juga belajar untuk berdikari. Yang ketiga, intervensi awal kanak-kanak kelainan upaya kognitif. Intervensi awal ini merujuk kepada perkhidmatan sokongan awal yang boleh melatih kanak-kanak untuk mengenal sekeliling dan menguruskan diri sebelum masuk ke alam persekolahan. Yang keempat, intervensi awal kanak-kanak kelainan upaya pembelajaran spesifik. Intervensi awal ini dilakukan berasaskan teori gangguan dan teori pengasingan. Yang kelima, intervensi awal kanak-kanak kelainan upaya fizikal. Intervensi ini memerlukan perkhidmatan sokongan daripada ahli profesional meretasi pelbagai disiplin. Yang terdapat di dalam buku ini juga adalah berkaitan dengan peranan ibu bapa, komuniti dan ahli profesional dalam membantu kanak-kanak kelainan upaya. Untuk peranan ibu bapa mempunyai tanggungjawab menyediakan keperluan asas, memberikan kasih sayang dan sokongan serta memberikan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang cukup kepada anak-anak di rumah. Seterusnya, peranan komuniti. Komuniti perlu mempunyai sikap toleransi terhadap keluarga dan kanak-kanak kelainan upaya. Komuniti boleh melibatkan diri dalam perkembangan kanak-kanak kelainan upaya secara aktif atau pasif. Ini terpulang kepada komuniti itu sendiri kerana tiada undang-undang yang mewajibkan komuniti memikul tanggungjawab terhadap kanak-kanak ini. Kemudian, peranan ahli profesional. Pakar profesional seperti pakar perubatan, pegawai sains bersekutu, para pendidik dan pegawai sosial memainkan peranan penting dalam membantu ibu bapa untuk mengesan masalah anak-anak dari awal lagi. Contohnya, ahli perubatan akan membantu untuk mendiagnosis, mentafsir dan menilai kanak-kanak berdasarkan ciri-ciri perkembangan yang ditunjukkan oleh mereka. Kemudian mereka akan membuat pengesahan untuk menentukan penempatan kanak-kanak ini di sekolah. Akhir sekali, kita masuk pada bahagian cadangan dan penambahbaikan buku ini. Terdapat beberapa cadangan, iaitu penulis perlu menambahkan elemen grafik ke dalam buku ini kerana grafik dapat merangsang serta mempercepatkan lagi kefahaman pembaca mengenai topik serta isi yang ingin disampaikan. Kedua, penulis perlu menambahkan lagi kaedah intervensi ataupun cadangan aktiviti yang boleh dilakukan untuk semua jenis masalah ketidakupayaan. Cadangan yang ketiga, penulis perlu memecahkan sedikit pemerengganan yang digunakan kepada bentuk isi kecil ataupun ayat yang lebih ringkas. Akhir sekali, bahagian glossary perlu dititik beratkan dalam semua penulisan kerana ia sangat bermanfaat kepada semua pembaca. Secara kesimpulannya, buku yang ditulis oleh Kana Mahmutan iaitu Intervensi Awal dalam Pendidikan Khas yang diterbitkan pada tahun 2019 ini merupakan sebuah buku ilmiah yang bertujuan untuk mendedahkan intervensi awal kepada murid berkeperluan khas. Buku ini sangat bermanfaat kerana ia juga dikaitkan dengan model-model intervensi awal yang belum pernah diketahui umum. Oleh itu, buku ini sangat sesuai dijadikan rujukan serta bahan bacaan untuk menambahkan ilmu pengetahuan.